warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Waping, Ketua Menteri Sarawak yang kita kasihi, Yang Berhormat Menteri Kanan Persekutuan, Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Yang Berhormat Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Yang berbahagia Tan Sri Dato' Amar Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara, Yang Berhormat Dato' Amar Jau Samion, Setiausaha Kerajaan Negeri, Dev-Dev Kenamaan, Ketua-Ketua Jabatan, saudara dan saudari yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah, sihat. Saya doakan saudara-saudari semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini saya berada dan balik ke kampung saya, Kuching, Sarawak. Agak sudah lama tidak berada di Sarawak. I can't remember when was the last time I was here, but possibly it was in the old administration. But I did not imagine I would come here back again as a Prime Minister. Alhamdulillah with your support. Jadi saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama hadir ke majlis perjumpaan khas bersama penjawat awam di Sarawak pada pagi ini. Lebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan setinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari yang sudi menerima saya hadir ke sini dalam majlis ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penjawat awam yang telah dapat hadir, baik daripada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan di majlis ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, sepanjang tempoh setahun yang lalu, negara kita terpaksa berdepan dengan satu situasi ekonomi yang agak mencabar di sebalik penularan wabak COVID-19. Sejak daripada awal lagi, kerajaan telah pun mengambil suatu pendekatan yang menyeluruh, iaitu yang kita panggil 6R, iaitu dalam nak mengimbangi antara kelangsungan hidup rakyat dan pemulihan ekonomi negara. This is about balancing between life and livelihood. Pada ketika ini negara kita sedang pun berada dalam fasa kelima dalam 6R tadi yang kita panggil revitalize ataupun memperkasa ekonomi negara kita. Dan sehubungan itu baru-baru ini kita telah pun mengumumkan satu lagi package rancangan baru yang kita namakan Program Strategik Memperkasa Rakyat dan Ekonomi Pemerkasa yang bernilai 20 bilion ringgit. Inisiatif ini merupakan kesinambungan pelan pemulihan ekonomi yang telah pun diperkenalkan sebelum ini seperti pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat, prihatin pelan jana semula ekonomi, penjana, prihatin PKS tambahan, kita prihatin, dan juga yang sebelum itu ialah pakej bantuan permai. Dan selain itu, kerajaan juga turut memperuntukkan sebanyak 322.5 bilion ringgit dalam bajet 2021, iaitu yang terbesar dalam sejarah negara kita. Hasilnya negara kita sekarang ini berada di landasan yang tepat, iaitu untuk tujuan merancakkan semula ekonomi negara kita dipacu oleh sektor ekonomi dan aktiviti perniagaan
yang hampir kesemuanya pada hari ini telah pun dibenarkan beroperasi. Di waktu kita melancarkan usaha untuk mengawal penularan wabak COVID dengan PKP, hampir sebahagian besar sektor-sektor ekonomi ditutup. Dan sebab itu dalam tempoh hanya beberapa bulan, dengan kos harian lebih 2.4 bilion kerugian, ekonomi negara kita terkesan dengan begitu teruk dan tak pernah kita lihat keadaan sebegini sebelum daripada ini sejak negara mencapai kemerdekaan. It is one of the worst or even the worst ever. Jadi saya sedar ramai di kalangan saudara dan saudari yang telah menzahirkan suatu komitmen yang tinggi sebagai frontliners dalam membantu usaha kerajaan untuk mengekang penularan wabak ini. Walaupun terpaksa menghadapi pelbagai kekangan, saudara-saudari tetap cekal dan tabah dalam nak menggalas tanggungjawab masing-masing demi untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat di Sarawak ini. Syabas dan tahniah saya ucapkan pada semua penjawat-penjawat awam di negeri Sarawak ini. Kerajaan kita sentiasa prihatin terhadap kebajikan para penjawat awam. Sebagai tanda penghargaan dan pintarafan sumbangan penjawat awam, beberapa inisiatif telah pun diumumkan sebelum ini seperti bantuan khas secara one-off sebanyak RM600 dalam belanjawan 2021 khas untuk kaki tangan awam dengan grade 56 dan ke bawah. Dan selain itu, bagi memperkukuhkan sektor perkhidmatan awam khususnya di Sarawak juga, kerajaan telah meluluskan projek pembinaan Leadership Park ataupun iLead dan menaik taraf fasiliti Institut Tadbiran Awam Negara di kampus di Sarawak ini. Berita yang terkini yang Abang Jo, saya panggil Abang Jo kawan saya, umumkan tadi, saya tidak sangka bahawa di Sarawak ini luar biasa. Selain kerajaan pusat bantu, kerajaan negeri juga memberikan sumbangan untuk membantu penjawat awam. Thank you very much to the state government. Sekarang ini kita dalam proses rolling out of our vaccination plan. Ini sudah pun menjadi satu komitmen total oleh kerajaan, persekutuan dan juga sokongan negeri untuk menentukan bahawa kita dapat mengatasi penularan wabak ini waktu mana hampir sebahagian besar daripada penduduk dalam negara kita, baik di warga negara ataupun bukan warga negara kita, diberikan suntikan vaksin yang sedang pun kita laksanakan sekarang. Tentulah ini suatu agenda besar, tidak payah sebut berapa belanja, tapi yang penting bila mana waktu selesai kita melaksanakan program vaksinasi ke seluruh negara, sudah pun lebih daripada herd immunity, kita jangka maka proses pemulihan ekonomi kita akan bertambah lebih pantas dan lebih cepat lagi. Dan dengan cara begitu, kita akan balik semula kepada kehidupan kita seperti norma, bukan norma baru, tapi norma yang dahulu. Dalam soal vaksin ini, alhamdulillah, segala perancangan program vaksinasi negara kita berjalan dengan lancar menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun singkatannya dipanggil PICK, P-I-C-K. Saranan kita ialah untuk memastikan sekurang-kurangnya 80% daripada penduduk dewasa Malaysia atau bersamaan dengan 26.5 juta individu menerima vaksin secara percuma menjelang Februari 2022. Langkah ini penting untuk membentuk perlindungan apa yang disebutkan tadi kelompok ataupun herd immunity. Saya diberitahu sehingga 28 Mac yang lalu, seramai 7.2 juta rakyat Malaysia telah mendaftar untuk pengambilan vaksin melalui aplikasi MySejahtera. Manakala jumlah
pemberian dos vaksin COVID-19 di seluruh negara setakat ini ialah 580,765 dos, termasuk dos pertama dan juga kedua telah pun dapat kita laksanakan. Fasa pertama program imunisasi ini telah pun giat dijalankan semenjak bulan Februari yang lalu yang melibatkan para petugas barisan hadapan. Fasa kedua pula dijangka bermula pada 19 April, yang ini akan melibatkan satu kumpulan berisiko tinggi dan kemudian diikuti oleh fasa ketiga untuk golongan dewasa berumur 18 tahun ke atas. Saya harap proses pendaftaran untuk mendapatkan vaksin di Sarawak ini akan dapat disambut hampir 100% oleh penduduk Sarawak supaya Sarawak lebih cepat dapat kembali semula ekonominya sebagaimana yang kita harapkan. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, pandemik COVID-19, bagaimana yang telah pun disebutkan tadi, telah memberikan kesan langsung bukan saja terhadap sektor ekonomi, tetapi juga sektor-sektor lain, termasuk sektor awam. Dan antara cabaran yang terbesar ialah aspek penyampaian perkhidmatan kerajaan. Bagaimana kita nak menyampaikan perkhidmatan dan pelbagai bentuk bantuan ini, terutamanya pada orang awam yang berada di kawasan pendalaman, yang agak masih terbatas kemudahan seperti infrastruktur asas dan apalagi capaian internet. Oleh sebab itu, pemerkasaan sektor awam merupakan antara agenda penting yang sering ditekankan dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Fokus utama kita ialah untuk nak memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan adalah penyampaian perkhidmatan yang cekap, penyampaian perkhidmatan yang mesra rakyat. Dan langkah ini penting supaya mesej dan bantuan dapat kita salurkan secara efektif pada golongan-golongan yang terkesan dengan masalah COVID ini. Tumpuan harus juga diberikan pada usaha untuk mengurangkan kekangan birokrasi supaya kita dapat membantu segenap lapisan masyarakat khususnya di kawasan-kawasan luar bandar. Sebagai contohnya, di pihak berkuasa tempatan ataupun PBT, mana-mana peraturan yang didapati tidak lagi berkesan, wajah diteliti semula dan ditambah baik. Kita harus permudahkan lagi proses permohonan bantuan kepada rakyat. Begitu juga permohonan daripada para peniaga, pengusaha, pelabur dan sebagainya. Setiap permohonan ini harus kita pertimbangkan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Ini satu aspek yang saya juga tekankan di peringkat Kabinet Kerajaan Persekutuan yang saya bicarakan untuk beberapa kali supaya pentadbiran kita di peringkat yang agak sukar dan mencabar ni tidak boleh kekal dengan cara dan peraturan yang sedia ada. Ia teratur kerana mengikut apa yang dikehendaki oleh pengeliling yang telah dikeluarkan oleh pejabat dan jabatan daripada semasa ke semasa. Tetapi dalam situasi agak mencabar luar biasa yang saya sebutkan biasa di unprecedented time ini, maka peraturan sebegitu walaupun dalam situasi biasa agak boleh kita laksanakan, tetapi dalam situasi luar biasa perlu kita tambah baikkan. Dan ini memerlukan kita melihat semula untuk menentukan apa saja proses dan prosedur yang sedia ada itu yang dianggap menjadi penghalang yang boleh menyebabkan dia lewat dilaksanakan, sukar untuk disempurnakan dalam satu tempoh yang hendak disegerakan, maka sewajarnya langkah-langkah untuk meminda, mengubah, malahan tidak menggunakan peraturan itu mesti diperkenalkan dengan sebab segeranya. Di peringkat persekutuan, saya telah pun melantik Ketua Setiausaha Negara sebagai Ketua Perkhidmatan untuk menentukan supaya apa saja perkara-perkara di semua peringkat, bukan saja di peringkat kementerian, di peringkat agensi, di peringkat pihak berkuasa tempatan yang kita dapati tidak begitu sesuai diguna pakai di waktu situasi yang luar biasa, maka jawatan kuasa tertinggi itu boleh
membuat apa-apa pindaan yang sesuai, dan ini dianggap tidak menyalahi. Kita biasa bicara tentang soal proses meluluskan sesuatu permohonan yang mengambil masa yang agak lama. Perlu, kerana kita harus teliti, tetapi kalau dia kekal sebegitu dalam zaman tempoh yang sukar, this will create bigger problem to the community ataupun the people. So there is a need for us to speed up the process of change, baik dalam prosedur, baik dari segi cara dan sebagainya, supaya urusan-urusan pentadbiran penting dapat dilaksanakan dalam tempoh yang seberapa segeranya. Jika dahulunya urusan harian dan mesyuarat hanya boleh dijalankan secara bersemuka, kini kebanyakannya sudah dapat kita jalankan di atas talian secara maya. Kita juga perlu mengadaptasi dan juga menyesuaikan diri kita dalam norma baru supaya kita lebih peka dan benar-benar memahami denyut nadi rakyat. Jadi menyedari peri pentingnya sektor perkhidmatan awam sebagai pemangkin atau enabler dalam nak menggerakkan pembaharuan khususnya dalam bidang pendigitalan, kerajaan komited dalam memacu transformasi digital ke arah revolusi industri 4.0 atau 4IR. Dan sehubungan itu, Majlis Ekonomi Digital dan 4IR negara telah pun ditubuhkan yang bertujuan untuk menetapkan dasar-dasar pelaksanaan dan juga pemantauan strategi dan inisiatif ekonomi digital dan 4IR di Malaysia ini. Pada bulan Februari yang lalu, kerajaan juga telah memperkenalkan Plan My Digital dan rangka tindakan ataupun blueprint ekonomi digital Malaysia. Saya nak ucapkan syabas kerana Sarawak selari dengan kerajaan persekutuan untuk mendahului usaha untuk convert the whole system, not only in administration but economy dan sektor sekalian atas dasar digital yang kita sebutkan. Tahniah saya ucapkan pada negeri Sarawak. Di antara sasaran blueprint ini ialah untuk memacu transformasi digital sektor awam. Bukan saja sektor ekonomi tapi sektor awam. Ini termasuk usaha untuk melahirkan 100% penjawat awam yang celik digital dan 80% perkhidmatan kerajaan secara dalam talian dari peringkat awal ke akhir menjelang tahun 2025. Saya berharap saudara-saudari semua, penjawat awam akan dapat terus memainkan peranan sebagai pemudah cara untuk memudahkan segala urusan-urusan masyarakat setempat di dalam komuniti masing-masing selaras dengan agenda pemerkasaan sektor awam. Penggunaan teknologi secara meluas pasca COVID-19 dalam perkhidmatan awam sudah pasti dapat memberikan nilai tambah terhadap penyampaian perkhidmatan kerajaan dan khususnya di Sarawak ini. Di pihak kerajaan, pelbagai langkah turut diambil dalam membenteras amalan rasuah dan nak memastikan urus tadbir yang cekap dan telus merentasi kementerian dan agensi. Antaranya seperti penubuhan jawatan kuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah JKKMAR, pelaksanaan Plan Anti Rasuah Nasional NACP 2019-2023 serta peningkatan keberkesanan dan ketelusan perolehan awam bagi mengelakkan daripada berlakunya ketirisan dana awam. Dan sebagai sebahagian daripada anggota perkhidmatan awam, kita perlulah menjalankan segala tugas dan amanah kita dengan berteraskan prinsip integriti. Soal integriti ini tidak harus dikompromi kerana ia merupakan penanda aras keyakinan rakyat terhadap sektor awam dan kerajaan secara amnya. Lagi tinggi penglibatan dan komitmen kita untuk menentukan integriti kita ini tidak terjejas, maka lagi tinggi penghormatan rakyat kepada kita. Oleh sebab itu, saya ingin nak mengajak saudara dan saudari untuk sama-sama menyahut cabaran ini, untuk memperkukuh budaya kerja yang berintegriti
semasa menjalankan tugasan seharian. Dan dengan cara ini, produktiviti kerja kita di kalangan kaki tangan awam dapat ditingkatkan supaya sasaran petunjuk prestasi utama ataupun KPI tercapai, dan ia secara tidak langsung juga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang sifar rasuah dan terhindar daripada gejala penyelewengan amanah. Saudara-saudara sekalian, saya percaya dengan kerjasama dan sokongan padu daripada semua pihak, sektor awam di negara kita ini dapat terus diperkukuhkan menerusi mutu pencapaian perkhidmatan kerajaan yang berkualiti, dipacu oleh teknologi digital dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan negara kita yang mampan. Pada para penjawat awam sekalian, manfaatkanlah teknologi digital dalam penyampaian perkhidmatan di kementerian, di jabatan ataupun agensi masing-masing, dan ambillah peluang untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan baru, terutamanya dalam bidang teknologi maklumat dan juga komunikasi ataupun ICT. Dan berkat iltizam, komitmen dan kesungguhan daripada semua pihak, mudah-mudahan segala inisiatif dan aspirasi kerajaan dalam pemerkasaan sektor awam ini dapat diterjemahkan ke arah wawasan kemakmuran bersama 2030 demi kesejahteraan rakyat insya-Allah. Sebentar tadi saya telah dapat bersama-sama mendengar taklimat oleh Datuk Setiausaha Kerajaan tentang hala tuju pembangunan negeri Sarawak dalam tempoh 10 tahun yang akan datang. Dia juga selari dengan wawasan kemakmuran bersama yang saya juga letakkan sebagai teras dasar pembangunan kita untuk 10 tahun yang akan datang. So you can see how federal and Sarawak work very much in mind together. Dari segi pemikiran, dari segi visi, dan dari segi langkah-langkah yang telah pun disusun, dan saya kira cukup rapi. I'm indeed impressed by what has been put forward just now, and the way forward for Sarawak is indeed very promising. I will assure you that we will give you the fullest support to realize your vision to make Sarawak a most developed state in Malaysia. Sarawak is a very rich state, rich in all sorts of resources. I would say that you have all the thing that is needed to put Sarawak up into the global plan, supaya negara mendapat faedah daripada usaha-usaha pembangunan yang telah dan pastinya akan datang daripada Sarawak. Sumbangan dan contribution Sarawak pada pembangunan negara menjadi lebih besar dari segi KDNK dan sebagainya. Tadi yang saya telah dengar, dan tadi pun Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah menyatakan tentang beberapa perkara-perkara utama yang akan ditekankan. Disebutkan soal pertanian, pelancongan, infrastruktur, pembangunan-pembangunan bidang-bidang yang strategik yang telah pun digariskan dalam plan 10 tahun ke hadapan itu. Saya amat tertarik dengan beberapa perkara soal pertanian yang telah disebut, itu satu daripadanya. It is key and important in terms of food security, not just for Sarawak, for the nation. An issue which at the global level becomes so critical, and especially during this pandemic time, to ensure that we are able to produce enough food for our people, of course help the global community to have enough food for their people as well. So Sarawak is very much in that area which I believe has got great potential for future development. Infrastruktur, dan pastinya infrastruktur satu ialah infrastruktur fizikal, lebuh raya, Pen Borneo, jalan-jalan utama, malahan jalan-jalan kampung yang harus ditingkatkan, dibaiki, disebutkan dalam plan tadi. Saya memang menyokong penuh kerana saya dapati di banyak negara, dan contoh yang saya sebutkan dalam pertemuan tadi ialah negara China. Dalam usaha untuk mengatasi masalah kemiskinan, selain dari segi bantuan-bantuan untuk membantu rakyat mereka meningkatkan pendapatan mereka, mereka menekankan tentang pembinaan infrastruktur utama. Kawasan-kawasan pedalaman di mana ada etnik grup berpakaian orang-orang tradisi biasa dilihat berada di tepi lebuh raya, menaiki kenderaan
Kerana dengan kemudahan-kemudahan infrastruktur yang mereka sudah bina, dia membuka satu ruang yang lebih besar untuk memasarkan hasil-hasil pengeluaran mereka. Dan ini akan memberi peluang untuk mereka menjana pendapatan yang lebih banyak. Dan justru hanya dalam tempoh saya kira tak sampai 10 tahun, China hari ini sudah declare mereka tidak mempunyai kumpulan rakyat miskin lagi. The result or the impact of the pandemic COVID is global. But of course, as far as Malaysia is concerned, we are concerned about the standard of living of our people. The number of people that has fallen into this, what we call the vicious circle of poverty, has increased in number. We are now undertaking another exercise to see what are the numbers exactly and where they are. What is needed to ensure that they will be assisted in whatever possible manner. So one area which I think could be an important enabler is the physical infrastructure and of course the digital infrastructure which involve connectivity, which is also part and parcel of your plan for the next 10 years. So ini satu bidang yang saya kira wajar. Sebab itu waktu saya di Sabah seminggu lalu dan hari ini di Sarawak, aspek ini saya tekankan. Dan di peringkat Kabinet Persekutuan pun perkara ini saya sebutkan selalu. Persoalan yang berbangkit, bagaimana kita nak menjana pendapatan yang lebih banyak. Sarawak has got greater potential than most state in terms of generating more revenue. You still have your oil, you still have your gas, so the potential is great. Jadi sebab itu keupayaan Sarawak untuk tampil cepat maju ke hadapan itu adalah amat besar sekali berbanding setengah-setengah negeri yang lain. Malahan mungkin berbanding dengan persekutuan dari segi kadar cepat pertumbuhan yang boleh dapat dilaksanakan dalam tempoh 10 tahun yang akan datang. Jadi oleh sebab itu saya nak menyatakan sini komitmen kerajaan persekutuan untuk sama-sama, orang kata seiring, sejalan, sebahu, sehati, sejiwa, untuk sama-sama bekerja untuk menentukan aspirasi nasional bersama aspirasi negeri itu tercapai dalam tempoh yang sama 2030 insya-Allah. I would like to express my greatest respect and of course terima kasih kerana pernyataan sokongan kepada saya which I did not expect in this special meeting, expression of support from Chief Minister of Sarawak towards me personally, of course, as a government, as a leader of the government, not now, of course, as he mentioned, for the future as well. Saya serah pada Allah, mudah-mudahan doa kita ini akan dimakbulkan insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ingin menyatakan terima kasih kepada saya saudara yang telah bersama-sama bekerja rapat, penjawat awam persekutuan dan negeri bekerja sebagai satu pasukan, macam pasukan bola sepak yang bekerja rapat bersungguh-sungguh untuk menentukan amanah yang telah pun diberikan oleh rakyat kepada kita ini dapat kita terjemahkan dan kita bantu mereka sebanyak yang kita mampu dan boleh. Dan saya yakin di atas komitmen yang tinggi yang saudara-saudari dapat berikan selama ini dan terus berikan untuk tempoh yang mendatang, maka insya-Allah negara kita dan negeri Sarawak ini akan terus menjadi negara dan negeri yang maju dan berjaya. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan dimohon Yang Berhormat Perdana Menteri untuk terus berada di atas pentas. Dan seterusnya majlis ini persilakan Yang Berhormat Datuk Amar Jauh Samion, Sesor Kerajaan Negeri Sarawak untuk menjemput dan persilakan Yang Berhormat Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Rahman Zohari, Bintun Datuk Abang Haji Oping, Ketua Menteri Sarawak untuk bersama-sama dengan Yang Berhormat Perdana Menteri. Silakan juga Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Amar Marzuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara. Juga dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Haji Shahabuddin bin Omar, Sesor Persekutuan Sarawak untuk bersama-sama dengan Yang Berhormat Perdana Menteri untuk atur cara penyampaian cenderamata. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih di atas kesudian Yang Berhormat Perdana Menteri hadir dan menyempurnakan majlis kita pada hari ini, majlis ini persilakan